Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah Allah dan dengan izinnya dapat kita bertemu lagi di dalam siri pelajaran ilmu fiqh kita di dalam membaca kitab Hidayatus Subyan. Kaifa halukum, bagaimana keadaan anda sekalian? Mudah-mudahan anda sekalian berada dalam keadaan sihat wal afiat, hendaknya bi khair, sihat wal afiat, kuwais, tayyib, jayyid. Kita sama semula membaca kitab ini. Faslun, bermula sembahyang fardu yang 5. Bermula sembahyang fardu yang 5 iaitu Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak dan Subuh. Bermula sembahyang fardu yang 5 waktu iaitu Zuhur dan Asar dan Maghrib dan Isyak dan Subuh. Bermula waktu Zuhur iaitu daripada gelincir matahari, daripada pertengahan langit pada penglihatan mata dan habis waktunya dengan jadi bayang-bayang sesuatu itu seumpama iaitu bayang-bayang yang lain daripada bayang-bayang rembang. Dan daripadanya awal waktu Asar dan berkekalan ia hingga jatuh matahari sekaliannya, maka habislah waktu Asar. Dan daripadanya awal waktu Maghrib dan berkekalan hingga hilang syafaq yang merah sebelah matahari jatuh, maka daripadanya habis waktu Maghrib iaitu awal waktu Isyak. Dan berkekalan ia hingga naik fajar shadiq iaitu cahaya putih yang melintang langit sebelah matahari naik dan akhirnya merah. Dan daripadanya awal waktu subuh dan berkekalan ia hingga naik matahari naik matahari dan habis waktunya dan habislah hingga naik matahari sedikit, maka habislah waktu subuh. Fasrun, bermula pekerjaan yang sunat dikerjakan dia dahulu daripada sembahyang iaitu dua perkara, iaitu qamah, iqamah. Maka sunat bagi lelaki itu perbuat akan dia, dan sunat bagi perempuan itu qamah jua. Fasrun, bermula pekerjaan yang sunat akan dia, bermula pekerjaan yang sunat dikerjakan akan dia dahulu daripada sembahyang, sebelum sembahyang, iaitu dua perkara, iaitu bang dan iqamah. Maka sunat bagi lelaki itu perbuat keduanya, bang dan iqamah tadi. Dan sunat bagi perempuan iqamah juga. Dan isyarat bagi orang yang bang dan iqamah itu tiga perkara. Pertamanya Islam, keduanya mumayyiz, ketiganya lelaki. Maka jika ada ia didiri akan ia bagi keduanya oleh imam, maka itu 6 syarat. Pertamanya Islam, keduanya akil, ketiganya baligh, keempatnya orang yang kepercayaan, kelimanya lelaki dan keduanya mengetahui dengan waktu. Dan disyaratkan bagi lafaz bang dan iqamah itu 5 perkara. Pertamanya tertib antara sekalian kalimah keduanya berturut-turut antara sekalian kalimahnya, ketiganya dengan nyarin jika bagi jamaah, keempatnya masuk waktu sembahyang fardu melainkan bang subuh, maka masuk waktunya pada tengah malam. Kelimanya, ketiadaan dihubung akan dia atas bang yang lain dan ditambah pada qamah, ketiadaan perceraian yang panjang pada uruf, pada adatlah, pada uruf antaranya dan antara sembahyang. Dan sunat keadaan orang yang bang dan iqamah itu elok suaranya dan deras kuat. Dan suci ia daripada hadas dan najis, lagi adil ia jikalau pada riwayat sekalipun. Dan berdiri ia
bagi keduanya dan menghadap kiblat dan di atas tempat yang tinggi, dan sunat berpaling mukanya kepada pihak kanannya pada waktu berkata hanyalah solah, dan kepada pihak kirinya pada waktu berkata hanyalah falah. Dan ditaruh dua telunjuknya di dalam dua lubang telinganya. Dan sunat tarji' pada bang, iaitu berkata dua kalimah syahadah padahal dahulu daripada berkata dengan keduanya padahal nyaring. Bermula segala kalimah bang dan qamah itu hendaklah engkau tuntut akan dia dalam kitab yang panjang-panjang. Syah dan sunat bagi orang yang mendengar bang dan qamat itu menjawab seperti barang yang berkata oleh keduanya, melainkan pada lafaz hanyalah solah dan hanyalah falah, maka dijawab pada keduanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan melainkan pada solat melainkan pada as-salatu khairu minan naum, maka dijawab daripadanya sadaqta wa barita, sadaqta wa barilta, sadaqta wa barilta, dan melainkan pada lafaz qad qamati solah dijawab padanya dengan aqamahallah wa adamaha aqamahallah wa adamaha ma damatis samawati wal ardh wa ja'alani min salihi ahliha. Dan tak kala selesai orang yang bang dan qamat daripada bangnya dan qamatnya, dan orang yang menjawab selesai daripada jawabnya, maka sunatlah bagi sekalian mereka itu membaca doa ini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatil 'aliyah war rafiyah wa ba'athul maqama mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar kita dapat amalkan dan sampaikan kepada saudara kita yang lain yang tidak mendengar. Kalau masih tidak faham apa-apa yang dibaca tadi, tanyalah ustaz. Kadang-kadang mungkin kita baca pun ada buat kesilapan juga, kerana kitab ni tulis dan tulisan Jawi lama. Ada setengah-setengah perkataan tu payah pula nak faham, kerana bukan Jawi baru. Jawi moden sekarang ni, Jawi baru sekarang ni senang dipaham tulisannya. Tetapi Jawi lama tu kadang-kadang tulisannya agak keliru sikit kata. Pelik sikit tulisannya. Lain tu dia lain pula bunyinya. Ini Jawi lama, Jawi dulu-dulu punya. Jawi zaman-zaman dulu. Zaman-zaman sebelum merdeka dulu. Zaman lama dah. Kalau ulama-ulama dulu yang hidup dulu, seperti Syekh Daud Fatani dan sebagainya yang menulis kitab-kitab tu, mereka tulis kitab tu dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan dalam Jawi, tulisan Jawi. Tapi tulisan Jawi tu tulisan Jawi lama, belum lagi dikemaskini. Tulisan Jawi tu seperti mana sekarang, Jawi sekarang ini telah dikemaskini, telah ditulis dengan kemaskini dan mudah dibaca. Ada kitab-kitab tua ni, kitab-kitab lama ni, ilmunya banyak, tetapi payah nak baca dan susah difahami. Dan setengah-setengah pula perkataannya ada lagi perkataan-perkataan Arab yang tidak diterjemahkan, yang menjadikan kita pun pening kepala nak baca. Pening kepala. Ada perkataan-perkataan Arab yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Dan setengah bahasanya ada pula yang berbelit-belit. Setengah kitab lagi susah dibaca. Lebih susah lagi. Kitab Iratus Subian ni lebih mudah lagi dibaca, kerana bahasanya taklah susah sangat. Berbanding kitab-kitab Jawi yang lain, ada lagi yang payah lagi, berbelit-belit bahasanya, susah. Sebab itulah nak faham tu bukanlah senang. Sebab itu kalau kita tidak faham, maka tanyalah ustaz. Kerana setiap ilmu itu ada ahlinya. Saya rasa cukuplah setakat itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sebelum saya mengundur diri, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa ila liqa' ma'as salamah.